Alright, let's go. Kami dari Kinabalu Podcast ingin mengucapkan Kotobian Tadau Tagayo Dok Keamatan. Baik, podcast ini dibawakan khas pada anda oleh M3N, tenaga gaya dan keyakinan. M3N dapat memberikan anda tenaga ekstra sepanjang hari, membantu meningkatkan kualiti tidur dengan menyokong tahap hormon lelaki yang sihat. Ya, M3N ini hanyalah RM85 saja sebotol. Iya, Yes. boleh dapatkan diskaun sebanyak RM5 setiap pembelian dengan menggunakan kod Kinabalu semasa check out di website dan di WhatsApp. Layari laman web mereka di www.mylaster.com.my untuk membeli sekarang. Ikuti mereka di FB atau IG @m3n.kuasa. Juga boleh order melalui WhatsApp di 017-512-3401. Saya ulangi, 017-512-3401. Kita pangkis. Hoi. Baik, selamat kembali ke podcast warisan nombor 1 di Sabah. Kinabalu Podcast. Saya Ricardo. Saya Kenny. Dan saya Faizal. Ya, welcome back to Kinabalu Podcast. Kita bersama lagi dengan Tuan Zulkhairi. Dia cakap dia bukan kolektor terbesar, tapi dia Humble lah. Dia sangat humble lah. Sangat humble. Saya tengok di galeri dia ni ada macam-macam, bukan keris saja. Walaupun kita bercerita banyak pasal keris, tapi sebenarnya ada busana juga. Kita akan bercerita ke sana sebentar saja lagi. Saya ada pertanyaan lah. Teruskan. Tanya. Ni macam lawak juga, harap tuan tidak macam Takut takut lah. Teruskan. Macam sekarang ni masih ada apa ni, macam sifu-sifu yang buat keris lah kan. Okay. Iya. Kalau kira macam dia punya tempat pegang dia, apa panggil tadi tu? Hulu dia kan. Kalau orang tu dia mau custom dan dia minat Doraemon, dia buat kepala Doraemon, macam mana tu? Boleh ke tu? Okey, boleh, tak ada masalah, tak menjadi halangan. Cuma kita akan kehilangan identiti warisan kita. Sebab kita punya konsep kan kita nak mengekalkan warisan. Ya. Jadi boleh nak ikut idea sendiri kan. Cuma warisan tu kita akan tinggalkan. Sayang. Itu lebih kepada Kenny, kau buat warisan ni kan. Itu pasti. Itulah Tuan Azul cakap tadi, ilmu dahulu sebelum apa-apa. Jadi bila kita fahami ilmu tu, kita tidak mungkin lah minta buat Doraemon kan. Come on lah, Pikachu semua kan. Sorry. Muka si Kenny muka si Kenny di hulu. Sorry main. Tuan, kita mau sambung cerita sikit pasal, bukan sikit, banyak mau ditanya ni Tuan. Alright, tadi kita cerita pasal hulu dan sebagainya. Baik, satu standard yang ada lock ni, keris ni, berapa banyak lock sebenarnya? Macam ikut macam mana ni? Berapa banyak yang sepatutnya ibu? Kena genap kah? Kena ganjil kah? Kau ada lock kah yang makan? Sorry. Lock. Sedap tu. Lock. Okey, lock ni dia tidak ada had. Okey. Ada lock 1, lock 3, 5, 7 sampailah boleh buat sampai beratus. Tapi pengsan tukang tu nak yang tukang. Okey. Tapi kalau mengikut tradisi kita secara turun temurun kan, kita ada lock apa ni, kalau biasa lock 3, lock pendekar orang panggil. Okey. Lepas tu lock 5, lock 7, lock 9, 11. Biasanya keris ni dia buat mengikut ganjil. Okay, kenapa ganjil? Sebab ganjil ni adalah unik lah. Macam kita punya Nabi Rasulullah pun suka yang ganjil kan. Jadi orang Melayu kita dulu membuat sesuatu benda yang boleh diguna pakai, mengambil kira konsep ganjil ini. Okey. Kemudian ada juga keris yang tidak ada lock, dia lurus saja. Tapi dia bergantung kepada konsep penggunaan dulu lah. Jadi ada yang kita panggil keris, macam kalau kita tengok Sultan Agung kan, kalau dia gambar ada satu keris yang dia pegang panjang kan. Itu kita panggil keris penyalang ataupun keris hukum. Okey. Di sini pun ada juga. Nanti saya akan tengok Keris hukum. Keris hukum. Maksudnya kalau dulu dia guna untuk menghukum lah. Untuk Panjung kepala. Bukan pancung. Kalau pancung kita pakai samurai. Termasuk terbang ke Jepun. Yang pedang situ macam boleh ni. Sorry. Panjang ni. Jadi lock ini bergantung kepada
pemilik. Dia jumpa tukang nak look berapa. Zaman sekarang lah. Tapi zaman dulu dibuat mengikut pakaian dan identiti orang tu sendiri. Tak boleh suka-suka zaman dulu. Tak boleh suka-suka. Jadi sebab setiap look ni ada rahsia dia. Jadi di segi pemakaian pada tubuh badan kita, ada setengah-setengah keris tidak digunakan untuk bertarung, tidak digunakan untuk bertempur ataupun bunuh manusia. Zaman tu dia untuk dia lebih kepada menunjuk darjat. Ataupun nak menunjuk identiti dia. Contoh dia sebagai ketua kampung, ataupun sebagai imam, bangsawan. Sebab zaman dulu kita tidak ada IC. Betul. Jadi zaman dulu keris dikeluarkan banyak daripada istana, tukang-tukang istana. Kadang-kadang sultan zaman dulu dia anugerahkan kepada sesiapa yang sultan rasa layak untuk memiliki keris pada waktu dulu lah. Dan juga orang kebanyakan pun waktu zaman-zaman tersebut, sebab kita kena tengok sejarah ni bukan semata-mata di tanah Melayu. Kita kena mengambil kira di Indonesia. Betul, di selatan Nusantara. Nusantara, rumpun Nusantara. Sebab setiap kedaerahan rumpun Nusantara ni ada adat istiadat sendiri, kita panggil ada istiadat ataupun tradisi lah masing-masing. Jadi dia terlampau meluas. Betul cakap, kalau kita nak ulas pasal keris ni, negeri mana, daerah mana kita nak ulas, terlampau panjang. Jadi kita ada masa yang singkat, just kita orang kata go through sahaja. Sebab saya suka tekankan, seranankan kepada yang di luar sana, belajar dalam keilmuan keris, carilah orang yang betul-betul pandai. Kita boleh dapat input daripada YouTube semua, tapi cubalah secara bertalaki, berdepan, rasa pegang, pelajar daripada situ. Itu lebih orang kata cantik lah. Sebab kita di tanah Melayu, tanah Melayu habis belajar kan, ataupun orang cakap kita sebab orang KL kan, orang Malaya. Dalam pengkhususan perkerisan, ramai pakar-pakar di sana. Saya bukan pakar, saya cuma menyampaikan saja. Baik tuan. Ini saya pernah nampak masa kecil dulu. Masa saya pergi pekan, ada orang selalu buka ni ampai-ampai semua, jual cincin, tembaga dan sebagainya. Saya pernah nampak satu kali ini keris berdiri lah tuan. Macam mana keris boleh berdiri ni? Tuan pernah nampak keris berdiri ke tuan? Saya tanya, pernah tengok batu berdiri ke? Pernah juga. Kan? Batu kan? Batu yang paling berdiri tu kan? Sebenarnya setiap benda, tidak kira manusia cipta ataupun Allah cipta, ada keseimbangan dia. Kita tengok kita diri sendiri kita lah. Kenapa kita boleh berdiri? Sebab ada keseimbangan kan? Allah letak pusat di tengah. Kenapa pusat di tengah-tengah? Untuk apa? Untuk keseimbangan. Termasuk juga keris. Keris boleh berdiri, didirikan oleh kita manusia lah. Kita mencari dia punya titik keseimbangan. Kalau part yang orang kata keris berdiri sendiri tanpa bantuan manusia, itu kita bincang hal lain. Gitu. Adakah mystical tuan pernah alami sebenarnya dengan keris ni? Sebab dari segi dia punya corak-corak dan sebagainya, macam saya pernah pergi 2 kali, saya pernah pergi Bali. Saya agak intrik juga dengan diorang punya budaya di situ, dan ukiran-ukiran diorang dianggap masonry yang sangat orang bilang bersebab macam ni lah, macam juga hulu bagi kita punya corak-corak Melayu, batik dan sebagainya. Dan memang balik kepada mystical juga kalau diorang ni lah. No judge, bukan mau judging diorang dan sebagainya, tapi tuan pernah lalui tak yang benda-benda mistik, yang mistik di sebalik simpanan-simpanan sebegini, dan mungkin background ukiran begini tuan. Kalau untuk yang macam kita tengok di Bali kan, ataupun di sebelah Indonesia, hulu-hulu keris dia kadang-kadang melambangkan makhluk-makhluk halus. Contoh orang kata apa ni, kepala toyol lah, toyol ke apa benda macam-macam lah yang kita tengok mengerikan. Boleh sebut di sini di dalam galeri ni boleh tak? Boleh. Takut dah. Yang mengerikan lah. Jadi kita kena faham konsep macam sebut mistik ni kan. Kalau saya cakap tidak ada, kita tidak akan percaya kepada rukun iman. Betul. Sebab kita kena balik kepada rukun iman, keimanan kita. Sebab perkara gaib wujud. Betul. Ini kita bercerita pasal contoh keris kan. Tapi kalau kita tengok zaman-zaman dulu, pedang, macam Sabah pun ada barong, ada ataupun warisan nenek moyang kita lah semua. Kalau senjata-senjata pusaka ni tidak mustahil ada pendampingnya. Memang orang jauh simpang siur tuan ni asas ada. Kita faham. Don't worry. Sebab dalam konsep keilmuan saya, saya divide. Mistik satu hal, yang tidak mistik secara fizikal satu hal. Sebab kalau kita tidak divide
okay, orang akan lebih kepada nak mencari kepada mistik. Oh ya, betul. Itu agree. I Jadi agree to bila that. kepada Yeah. mistik akan menjurus kepada taksub apa semua, Kepada syirik dan sebagainya. Itu syirik biarlah masing-masing punya ni lah. Masing-masing, Kita tak boleh nak cakap. Itu Okay. masing-masing punya. Tapi bagi saya, identiti fizikal asas secara fizikal Chris tu, itu yang nombor satu kita kena tahu. Okay. Baik. So kita faham di sini, insyaAllah kita akan faham di satu lagi part yang ruangan itu. Jadi kalau tanya saya, pernah tak alami? Pernah. Memang pernah. Memang pernah. Sebab yang ada di sini pun saya tidak mau cakap, tapi insyaAllah saya buka peluang pada rakan-rakan di luar. Ada masa datang sendiri di sini, rasai sendiri. Lebih cantik sendiri yang bercerita, bukan dengar daripada mulut saya. Betul. Sebab lidah kita, mulut kita ni pandai menipu kan. Temberang saja kau ni. Tak apa, datang rasai sendiri. Kita orang kata apa ni, berkongsi ilmu. Bukan kita mencari grow, bukan. Betul. Kita berkongsi ilmu Yes, bersama-sama. betul. Sebab tu saya cakap konsep keilmuan ni kena jelas. Jadi tuan, contoh dia apa tu tuan? Mistik dia. Dia mau kurik juga. Dia mau juga. Tapi kami pun mau. Satu je lah. Okey, dia ada sebab tanya kan. Okey. Ada yang sini adalah ratusan tahun. Dan pernah juga makan darah manusia. Jadi kalau kita secara adat dia badi mesti ada. Sama ada badi yang kena bunuh dulu kan, sama ada bertempur tinggal, ataupun sebab kita kena ingat makhluk halus ni suka kepada benda yang kotor. Yang pernah orang kata apa ni, senjata yang pernah menjadi pembunuhan. So ada benda-benda yang akan mendampingi lah. Cuma berbalik kepada keilmuan, kita kena faham konsep dah. Kena faham. Jadi ada kata dah? InsyaAllah ada. Macam ni tuan, kadang-kadang saya dulu di masa budak-budak kan, saya tengok filem-filem atau drama-drama Melayu yang berkaitan dengan persilatan semua, berkaitan dengan keris yang sudah yang berusia beratus tahun ni kan. Kalau kita tengok dalam TV, dalam drama tu, dia ada cara menjaga dia. Ada dia, kalau kita tengok dia mandikan lah, cuci guna limau. Adakah tuan pun diasapkan, jaga macam tu yang keris yang berusia banyak tu 500 lebih. Okey, kita kena faham konsep pemulihan. Pemulihan restoration. Ni restoration. Sama ada restoration kepada fizikal dia ataupun rohani dia. Ada dua-dua. Dua-dua ni kena mengambil kira. Tapi saya lebih suka kita ambil kira pasal fizikal dia. Sebab macam saya mengumpul sebab saya suka tengok fizikal. Macam kita orang kata apa ni, ada kereta, ada motor. Kereta dah dua, motor dah, tapi kita nak mencari satu lagi kereta motor kan, supaya kepuasan. Jadi dalam restoration ni pun kita kena tengok contoh keris yang lama ratus tahun. Keris ni dia senjata kalau dah cabut zaman dulu lah, mesti menikam orang. Zaman dulu dia bukan untuk potong mangga ke apa, bukan untuk potong bawang merah, bawang putih ke, untuk apa, buah pampangan kan, bukan. Alamak, pampangan bukan. Mau masak pula, bukan keris tu. Mau cantas itu tuhau bukan. So ini kalau dia buka memang makan darah lah dulu. Darah saya dulu. Itu konsep dulu lah. Ya dulu. Jadi bila dah dipakai secara kerap 100 tahun 200 tahun, kesan darah ni kalau melekat di besi, tidak basuh, tidak cuci, dia akan jadi hanyir, busuk. Betul. Simpan di rumah, satu rumah pun boleh bau sebab darah. Jadi konsep yang kita orang Melayu guna dulu adalah pemulihan. Dan kalau kita cakap bahasa sekarang, mandi keris. Mandi keris. Macam kita tanya tadi kan, ada asap, ada limau dan sebagainya. Itu konsep kita panggil Melayu mandi keris adalah untuk apa? Untuk memulihkan fizikal dia. Daripada karat, daripada bau-bau darah, daripada orang kata apa ni, elemen-elemen yang boleh mempercepatkan proses pengaratan. Sebab kita kena ingat, keris ni cara nak bagi tajam dia bukannya kita pakai batu asah pisau. Macam parang ke pisau, tumpul kita apa? Kita pakai asah batu kan. Ini lengkok, dia ada look dia ni. Ada look kan. Jadi keris ada satu orang kata apa ni, orang Melayu kita dah wujudkan. Cara mandi keris adalah proses untuk menajamkan keris, membersihkan keris. Fikir cara menajam kita kena orang Kalau dikatakan asap keris, waktu mandi keris adalah untuk membangkitkan semangat rohani dalam tersebut. Saya tanya kita, setuju ke tidak? Saya pula tidak. Kalau
Saya berfikir macam sepintas Secara saja. mistik. Iya betul. Kalau secara mistik lah. Secara mistiknya lah. Ya, okay, sebab kalau mistik ni saya pun tidak pakar, tidak arif. Tapi kita masih peringkat pembelajaran kan. Ada proses-proses dia yang mana sesetengah yang buat tu untuk menguatkan dalaman rohani dia. Ada kan? Tapi kita sebagai orang biasa ni lebih baik dahulukan fizikal itu kita dahulu. tumpukan fizikal untuk restoration dia. Yalah, supaya lebih tahan lama, lebih anti karat dan sebagainya. Ada orang cakap, okey, asap keris di Kemenyan bagi makan jin. Itu selalu. Itu yang saya nak ubah persepsi. Okey. Sebab kita kena ingat, setiap besi, tak kira apa besi, akan berkarat. Betul. Jadi dalam konsep senjata pusaka keris ni, besi dia akan berkarat. Ambil tempoh 3 tahun ke 5 tahun, 10 tahun, dia akan berkarat. Jadi kita mandikan dia dengan ramuan asid. Asid tu apa? Sama ada limau nipis, air nenas, air beras, kelapa muda, kelapa tua. Ini elemen-elemen ni yang datuk nenek moyang kita dulu dah fikir dah. Asid bila bertemu dengan besi akan menghangkis karat. Akan buang hanyir-hanyir darah. Betul. Jadi bila kita buat rendaman ada tempoh-tempoh dah, mengikut kepada ramuan-ramuan. Lepas tu kita bersih, kita cucikan. Kemudian kita minyakkan. Lepas kita minyakkan, ada setengah dia asapkan. Minyak tu pakai minyak apa tuan? Ada minyak tertentu atau macam mana? Minyak kelapa pun boleh. Okey. Tapi kalau kita nak cantik supaya minyak belacak tak boleh tuan? Itu jangan. Tak boleh. Itu untuk keris lain. Banyak Maafkan saya. Jadi macam minyak ni tujuan utama apa? Supaya karat tidak naik ataupun melambatkan proses karat. Bila sudah ada minyak, kita langirkan. Kalau macam kita langir ataupun layurkan di asap. Ada bara api, kita letak kemenyan. Kemenyan ni adalah daripada getah pokok. Betul. Resin dia. Jadi bila getah pokok ni letak di bara api, dia akan mengeluarkan asap yang bergetah. Jadi bila keris ni tadi yang ada minyak tadi, kita layurkan dengan kepanasan bara api tadi, dan getah tadi dia akan meliputi tubuh badan besi tersebut. Tujuannya untuk apa? Pengawetan. Dia jadi macam sembayang-sembayang. Jadi orang salah anggap naratif tu sudah sampai salah. Jadi kesimpulan dia sini tuan, ini semua salah drama-drama dulu lah. bila saya tengok drama kan, dia tengah pendekar lah kan, dia tengah asal. Lepas tu ada cucu dia datang, atuk tengah buat apa, atau ayah tengah buat apa, ayah tengah tajaman pisau. Jadi naratif tu sampai salah. Itu sampai sekarang. Ramuan tu sebenarnya untuk kasih tahan lama. Siapa pengarah tu? Piramli bro. Piramli. Allah, disebutnya pula. Tapi now faham. Okey. Itu rezeki kita panggil scientificnya part lah. Nenek moyang kita dah ciptakan, dah memikir ramuan-ramuan yang boleh memberi impact kepada besi-besi dan boleh memulihkan restoration kepada senjata-senjata pusaka. Untuk yang mistik part tu, benda ni wujud. Benda ni wujud. Tapi biarlah orang yang lebih arif huraikan dengan lebih lanjut. Ataupun saya akan huraikan tapi off record nanti. Nanti sila hurai pula. Betul. Tapi dari segi Islamnya pula, macam kita kemelayuan ni memang kembali kepada Muslim juga. Dan rasanya ada juga lah macam bacaan macam bismillah dan sebagainya jugalah. Macam juga buka silat tu, sebelum buka ada juga bagi salam-salam dan sebagainya. Dan saya rasa bukan sejak keris, saya rasa pisau-pisau di rumah pun sebelum apa-apa bagus baca-baca lah something. Kalau terpotong tangan sendiri kadang kan sah juga kan. Nanti sampai rumah siasat pisau bini kan, coba lihat kemenyan. Bini pun heran, kau buat apa tu? Sebab tu kalau kita tengok kan, sejelas sikit. Kalau kata doa sebab kita cakap macam kita agama Islam kan, agama dijunjung. Betul. Tapi adat kita masih kelek, kita masih pegang lagi kan. Cuma kalau ada adat yang orang kata apa ni melangkaui agama kita, terpulanglah masing-masing. Sebab kita berbalik kepada akal fikiran kita yang waras. Macam mana kita mengurus kan? Sebab benda ni subjektif. Setiap orang ada persepsi masing-masing. Sama ada positif ke negatif, terpulang. Kita tak boleh nak mengatakan cara kau salah. Betul. Kita betul. No. Sebab dia akan mendatangkan satu orang kata apa ni, sifat yang tak baiklah kepada pihak. Jadi kita terpaksa terbuka. Dia jadi provokatif sikit lah. Jadi macam dalam keris pun, kalau sahabat saya, kawan-kawan tanya gini, kita meraihkan.
pendapat masing-masing. Yalah, Kita betul, meraihkan. Itu yang paling baik, kita meraihkan. Okey, tuan tadi kita cerita pasal besi bertagar, dah bekarat dan sebagainya. Banyak besi. Besi apa? Besi apa yang sebenarnya yang pada asalnya orang buat keris ni sebenarnya apa besi yang sesuai dan dia dia besi daripada orang sejati yang Superman bawa atau Itu kryptonite. itu Superman punya Zal. Tapi iya, kalau balik pada tu adakah daripada logam yang biasa ke ataupun macam mana Timah tuan ke? sebenarnya yang bagus? Okey, dalam keris ni, faham? Okey, dalam keris ni pembuatan sesatu bilah keris ni ada dua elemen. Satu kita panggil keris besi sebatang. Okey, keris besi sebatang ni maksudnya dia hanya menggunakan satu jenis besi saja. Okey. Besi apa? Besi spring kereta pun boleh pakai. Okey. Besi apa-apa besi lah. Besi kan. Okey, satu lagi keris bilah kita boleh pakai campuran besi. Okey. Alloy. Sama ada 3 besi, 5, 7. Damaskus. Okey, macam Damaskus sama ada 1 ataupun 3. And then Damaskus ni pembentukan pamor dia, kita panggil pamor corak kan, adalah melalui lipatan besi. Semasa dibakar tersebut. Okay. Jadi dalam perkerisan, okay, kalau bilah keris yang bercorak tu kita panggil pamor. Pamor ni sama ada pamor yang dibentuk oleh tukang ataupun pamor yang terbentuk secara semula jadi. Corak dan semua jadi. And then dia bergantung kepada jenis besi yang dipakai dan lipatan besi. Gitu. Wow. Jadi besi apa cakap? Okey, dalam keris, kalau keris yang melibatkan 3 jenis besi, 5 besi, okay, dia ada besi baja dan saya cakap zinc ni kan. Zinc ni adalah satu besi yang boleh digunakan pakai campuran untuk membentukkan corak pamor. Tapi dulu macam dulu tiada besi spring. Kalau zaman-zaman hang pahlawan dulu dia orang macam mana dia pakai pakai logam besi yang apa? kereta api. Yang kereta sorong tu, kereta lembu tu kan ada besi tu kan. Mungkin jugalah. Sebab begini, besi ni asasnya besi lah. Asasnya besi. Kemudian kalau macam kita tengok besi spring kereta apa semua, ini semua besi yang dah diproses dengan campuran apa semua lah. Boleh dipakai semua, tukang boleh buat. Sampai steel sekalipun tukang boleh buat untuk jadi bilah keris. Apa-apa sih. Tapi kalau yang dulu-dulu orang cakap besi tua, besi lama. Orang cari besi-besi lama, besi original kan. Jadi proses buat sebilah keris yang baru tapi menggunakan besi-besi lama. Dia leburkan lah. Ya. Sebab kalau besi lama lebih pure lah. Contoh kita tengok sauh kapal yang zaman-zaman kan. Ataupun besi tembaga daripada meriam punya apa semua. Itu besi-besi lama lah. Mesti dah sabar, nanti kita tengok ada sini kan. Ada kan. Daripada jadi besi itu mempengaruhi ketahanan lah ketahanan. Mempengaruhi ketahanan, kualiti dia apa semua lah. Sebab setiap besi dalam pembuatan bilah ni akan meningkatkan nilai sesuatu keris tersebut. Baik. Dia akan mempengaruhi. Alright tuan, tadi kita cerita besi. Macam mana pula dengan dia punya sarung ni? Sarung. Kita panggil sarung juga tuan atau kita panggil apa ni? Cover. Sebelum tuan jawab dulu masa kecil saya selalu heran kenapa ni keris ni bingkang-bingkuk kan, ada look dia lah. Ada look lah. Tapi sarung dia lurus. Saya fikir macam mana mau masuk kalau bingkung. Bodoh. Lambatlah dia masukkan. Okey, ya tuan. Ya. Sudah. Boleh buka. Okey. Boleh. Silakan tuan. Kita tu bawa dia masuk. Lupa ke tadi kita mau pegang tadi sini. Sebahaya sikit ni kalau Faizal pegang keris di sini di part kedua. Wow. Okey. Oh, ni cantik hulu dia. Ui, cantik kok. Okey, ni salah satu contoh lah keris kan. Okey, keris. Wow. Kalau ni asas saya pegangkan tuan. Okey, ni asas dia adalah hulu lah. Okey. Hulu. Kemudian dia ada pendokok. Okey. Pendokok. Kemudian ni kita panggil sampir. Ini batan serunai. Batan serunai. Okey, kita masuk. Tuan ni memang loose semua keris dia loose Yes. Sebab kena ingat mandi keris tadi. Ya, mau buka. Okey. Ni salah satu kita panggil bilah. Belum baca tadi saya potong. Ni kita panggil bilah spokal. Oh, ni dia tiada look. Tiada look. Ini sesuai untuk bertarung, bertempur. Pakai ni. Tapi besi apa ni tuan? Tapi dia curve lah ni. Okey, ni campuran 3 besi. 3 besi Campuran 3 besi. Okey. Cantik. Ini lama punya atau baru ni tuan? Ini baru. Baru baru. Dia belum makan darah lah Nan. Belum tu macam mau lah nanti. Jangan. Belum lah. Okey, so bercerita tentang tutup dia ni tuan. Dia punya apa ni sarung dia ni. Ni kayu apa ni? Kayu malam, jati malam ke apa ni? Apa jati malam apa ni? Apa benda kayu malam apa tu?
Malam menangis. Okey. Okey, macam contoh ni. Okey, ni yang ni kita panggil sampir. Baik. Okey, sampir ni adalah kayu kemuning emas. Kemudian ini adalah apa ni, ni senar. dua kayu yang berbeza. Kayu senar. Dia biasanya kadang-kadang boleh sampai ke 3 jenis kayu, 4 jenis kayu boleh digunakan pakai untuk satu keris. Jadi kalau lebih jenis kayu dan kayu yang berkualiti, so harga dah akan meningkat. Oh, okey. Itu asas dia lah. Okey. Asas dia. Jadi contoh macam ni kita boleh tengok ukiran dia. Ukiran ni pun akan mempengaruhi nilai lah untuk keris. So maksudnya tuan, kalau orang bertangan gibang ataupun kidal pun tidak masalah sebab dia boleh twist-twist kan. Boleh pusing. Apa kaya? Okey, contoh. Okey, kenapa longgar kan? Longgar sebab bila bulan Muharram kita ikut zaman Nabi lah. Kalau bulan Muharram Nabi tidak berperang. Betul. Jadi dia punya pedang, dia punya busur, sebulan tu Nabi cuci. Bersihkan dia pulihkan lah, restoration tadi. Jadi kita orang Melayu pun sebab tu dalam senjata pusaka bila bulan Muharram kita cuci, kita bersihkan. Jadi dalam konsep Kristian, macam saya cakap tadi, kita tidak asah dia guna batu asah untuk tajamkan. Jadi kita guna konsep mari. Jadi dia kena longgar. Supaya kita boleh buat rendaman dia. Takkan nak rendam sekali hulu kan. Rosak pula. Jadi ini saja, kita buang hanya darah apa semua, hanya bilah sahaja. Tapi kalau yang bertempur begini longgar juga tuan. Sebab tu kena faham ni keilmuan dia. Keris ada cara pegangan dia. Tak boleh pegang begini. Macam pegang pistol. Jadi kalau keris dalam nenek moyang saya belajar daripada datuk saya dulu. Kita gunakan konsep ibu. Konsep ibu ni maksudnya pegang di sini ibu jari lah yang memimpin bilah keris. Baik. Gitu. Saya mimpin. Jadi dalam kita bertikam, dia tidak akan bergerak, tidak akan berganjak. Contoh kalau katalah ni rusuk kan. So boleh tikam. Jangan tuan. Masuk. Buka rusuk. Jadi pulas balik. Buka lagi. Bayangkan yang ada look. Lagi. Bayangkan yang ada look. Tapi ada setengah juga zaman-zaman dulu. Bila untuk bertempur dia matikan, dia lock. Dia lock terus. Dia pakai gam yang dibuat daripada getah-getah pokok. Maksudnya yang bila dipanaskan dia boleh buka balik. Cair boleh cair balik. Kalau macam kita sekarang pakai mastek kan, mastek. Itu mastek habis mati terus. pecah terus. Gitu dia tu. Tuan masukkan dalam bilah dulu tuan. Bahaya pula ni saya tengok. Tuan dah masuk dalam rib tadi, koyak rabak juga rib. Tuan, saya mau tanya pasal apa seni-seni tadi, kasih koyak ke perut dan sebagainya kan. Zaman-zaman dulu lah ada cara dan sebagainya. Berbalik kepada tuan punya tuan dari persilatan. Tuan juga ada background silat dan sebagainya. Juga dipanggil cikgu ataupun guru juga. Tuan dari silat mana? Silat ada macam-macam jenis silat tuan kan? Sebelum tuan jawab, tuan, selamat hari guru tuan. Selamat hari guru. Selamat guru. Thank you. Okay, sebab kalau guru kan, kita sebagai ibu bapa pun guru juga Pak. Betul. Asal kita menyampaikan guru lah tu. Okay. Dalam pembelajaran saya, saya dulu lama dalam silat gayung, kan. Sebenarnya lepas tu dalam masa sama saya menyelusuri pembelajaran keilmuan daripada arwah datuk saya. Memang dia pun guru silat daripada Melayu Petani. Jadi dalam Datuk Limau tadi siapa namanya? Tok Misai. Tok Misai. Pahlawan, nama-nama pahlawan ni. Lama pergi di Greek Perak sebut Tok Misai, itulah datuk saya. Kenal lah orang Wow. Okey. Jadi dari segi keilmuan persilatan memang dah minat. Dan saya pun pernah belajar 3-4 perguruan lain lah. Jadi bila sampai di Sabah, masa tu saya sampai di Sabah kira 14 tahun 15 tahun lepas kan. Jadi niat untuk belajar abang kata masih membuat-buat supaya warisan diteruskan. Betul kan. Jadi bila di Sabah saya tengok persilatan di sini ada, tapi kurang dikomersialkan persilatan. Jadi saya mengambil inisiatif dengan beberapa sahabat saya di Kota Mudu ni, kita menubuhkan satu kelab. Jadi dalam kelab tu kita berdaftar dengan persatuan sukan. Dalam kelab tu kita divide dua, satu silat tradisi dan satu lagi silat olahraga yang khas untuk pergi game. Lawan di pertandingan lah. Gitu. Jadi dalam kelab ni saya sendiri mengajarlah konsep keilmuan persilatan. Tuan boleh sebut silat itu apa? Boleh, tidak masalah. Apa? Nama tu persatuan boleh disebut, tak ada masalah. Kalau daripada arwah datuk saya, kita panggil silat Melayu Petani saja. Baik. Jadi dia adalah asas daripada silat pulut, tapak empat kan. Sebab kalau zaman-zaman dulu dari lembut
datangnya kekerasan. Okey. Dari tari datangnya buah. Okey. Sebab dalam persilatan dulu banyak falsafah yang kita pakai untuk menyelusuri sesuatu persilatan. Baik. Jadi saya belajar persilatan lain, Persatuan, jadi kita menambah ilmu. Kita cari-cari ilmu, Persatuan. Jadi kalau secara khususnya saya mengambil sanad perkerisan daripada arwah datuk saya, daripada datuk saya lah. Daripada situ kemudian kita mendalami persilatan dari segi lain senjata lah. Jadi kalau macam di Kota Muru dalam kelab saya, memang saya tekankan kena mahir secara luaran dan dalaman. Baik. Kepada asas perkerisan dan persilatan seterusnya. Wah, bagus sebab begitu. Kalau belajar semata-mata fizikal, tak tahu belajar cara guna, rugi. Betul. Jadi biarlah tahu secara fizikal, biarlah tahu cara permainannya. Supaya apa? Inilah warisan yang kita masih nak teruskan dari masa ke semasa. Sebab macam di Sabah memang ada persatuan-persatuan yang memang asalnya di Sabahan. Cuma saya bawa satu keilmuan daripada kita Melaya kan. Bukan yang untuk kita bertarung gah, tidak. Ini adalah perkongsian ilmu. Betul. Ilmu ni luas kan? Betul. Ilmu habis kalau kita mati, nak tahulah habis kita dah ilmu kita. Tapi Tuan, betul ke orang bilang di guru dia ajar 80% je. Lepas tu Tuan turun 60%. Lama-lama tinggal 10% dah. Betul. Okey. Tak tahu betul lah tak? Kalau kita nak ulas begitu kan, kita kena tengok. Okey, kita kena tengok zaman sekarang lah. Okey, zaman dahulu kami ni menuntut ilmu, kami murid mencari guru. Zaman sekarang saya buka kelab kan, susah orang nak datang. Datang pun susah. Susah datang. Okay, kalau daripada 50 orang, kalau yang datang pun daripada 50 orang, sampai ke hujung tahun yang betul-betul boleh kecap, yang masih bertahan kekal, mungkin 5-6 orang. Ini zaman sekarang. Zaman dahulu kita nak menuntut ilmu, macam saya dengar Datuk dulu pun, kita nak korek-korek ilmu, mu pergi balik dah siap. Kau baliklah dulu. Anda dah bagi. Sebab dia nak tengok kita punya kesungguhan. Berkali-kali pergi, barulah dia menerima kita gini, dengan adab, dengan adat dia, dengan tata cara dia yang betul lah. Zaman sekarang silat, kalau kau bagi duit mungkin dia datang kali. Kan? Terbalik sudah. Jadi sekarang ni, zaman sekarang dengan dulu berbeza kan? Jadi dari segi kita ambil ilmu persilatan ke ataupun nak mempelajari satu pusaka ni, tak semua orang minat. Orang lebih suka fight, tapi dalam Mobile Legend kan? Dalam semua, dalam e-sport lah kan? E-sport. Sebab benefit apa? Satu, badan tak sakit. Yang keduanya, dia punya prize hadiah. Lepas tu ada bercerai-berai juga. Itu masalah sikit. Jadi buat apa nak masuk silat, menyakitkan badan kan? Jadi benda dalam persilatan kan, ataupun keilmuan ni, Allah akan takdirkan kepada mana-mana jiwa yang berkehendakkan. Jadi bila berkehendakkan ni, maksudnya naluri yang ikhlas datang, insyaAllah nak menuntut ilmu, insyaAllah dia akan boleh bawa pergi sampai ke susu galur yang ke seterusnya. Itu yang saya punya penjelasan. Saya mau tanya Tuan nanti tentang apa ni yang movie ni tadi, top Kersita Mercubuan. Itu best tu. Apa ni Mat Kilau. Tapi sebelum kita bercerita tentang Mat Kilau, kita kena take a short break. Kita akan pergi kita bawa pasal Mat Kilau ni di part yang ketiga, dan juga saya menarik tentang silat dan juga pusaka kepada belia-belia dan orang-orang baru ni, kita cerita di tempat nanti. Tapi kita take short break. Penaja pada podcast kami kali ini adalah M3N, tenaga gaya dan keyakinan. M3N dapat memberikan anda tenaga ekstra sepanjang hari, membantu meningkatkan kualiti tidur dengan menyokong tahap hormon lelaki yang sihat. M3N ini hanya RM85 saja satu botol. Kami sudah cuba dan sangat-sangat bagus, berkesan, sangat baik. Boleh dapatkan diskaun sebanyak RM5 setiap kali pembelian dengan menggunakan kod Kinabalu semasa check out di website dan di WhatsApp. Dan kami memang tidak miss lah makanan, memang bagus. So layarilah laman web mereka di www.myluster.com.my untuk membeli sekarang untuk mendapatkan benefit-benefit dia. Ikuti mereka di FB atau IG @m3n.kuasa ataupun order melalui WhatsApp di 017-512-3401. Saya ulangi, 017-512-3401. Yang ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Kopi sinangan kumada kayo to insanan, yoho huguan, ontok tempo diki, makinangaw kau Kinabalu Podcast nomor 1 di Biswang Pamumunan Sabah.